Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sebagaimana aku janjikan, aku akan kembali. Dan hari ini aku kembali. Walaupun masih kurang sehat, tapi aku dapat kembali. Bila aku kembali, biasanya aku akan bercakap dari hal perkara-perkara, isu yang membelenggu masyarakat, khususnya Melayu. Masyarakat marhain yang sukar hidupnya, yang susah hidupnya. Banyak sangat kemelut di dalam bangsa Melayu. Agamanya Islam, tapi kemelut yang dilalui oleh bangsa Melayu. Orang yang susah hidupnya, orang miskin, orang fakir, orang daif, orang marhain. Aku nampak semakin sukar hidupnya, makin sempit hidupnya, makin marhain. Walau baru-baru ini aku dengar ada menu untuk orang-orang yang sukar hidupnya, yang dikatakan menu rahmah. Come on lah, pada pemimpin yang ada. Bagi aku sebenarnya bukan menu rahmah. Sebaiknya diadakan juga menu untuk golongan-golongan yang daif, golongan fakir, golongan yang marhain, yang sukar hidupnya. Aku selalu memikirkan golongan-golongan yang bagi aku perlukan perhatian. Nasib anak yatim, nasib ibu tunggal, nasib fakir, miskin, orang-orang yang hidup, yang mengharapkan bantuan dari rumah kebajikan. Mereka yang hidup di rumah orang-orang tua, orang-orang OKU. Bukankah baik sebenarnya jika diadakan menu-menu untuk mereka? Bukan sekadar menu rahmah, bukan. Tapi diadakan menu daif, menu untuk fakir, menu untuk miskin, menu untuk mereka yang hina dina. Kadang-kala tak terfikirkan, masih ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tarafnya PPRT. Kebanyakannya bangsa aku, bangsa Melayu. Bahkan ada bangsa Melayu yang duduk di flat-flat, yang berkeluasannya tidaklah luas, hanya ada 2 bilik, bagian dapur dan 2 bilik, yang mana penghuninya bertumpuk-tumpuk. Kasihan bangsa Melayu akan nasibnya, kasihan. Jadi aku ambil kesempatan ini untuk aku tanyakan. Aku nak tanyakan, mana pergi mereka yang sebelum ni, yang bila berceramah atau berkata semasa di barisan pembangkang dulu, sangat hebat, sangat menentang, sangat-sangat menentang perompak, penyamun
yang kerap mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin terdahulu itu bodoh, bangang, bahlol. Tapi rupa-rupanya apabila kamu mengambil tempat menjadi orang terpenting, kamu sebenarnya lebih rakus. Kamu sebenarnya lebih bodoh. Kamu sebenarnya lebih korup. Kamulah yang menyelamatkan mereka yang sebelumnya kamu katakan perompak, penyamun yang makan harta anak yatim. Rupa-rupanya kamulah penyelamat. Demi kuasa, pangkat dan kedudukan, kamu bercakap dari hal kronisme. Kamu bercakap dari hal melantik orang-orang tertentu di atas dasar kroni. Tapi rupa-rupanya kamu lebih sudu dari gua. Kamu sebenarnya seorang pemimpin yang menepuk air di dulang. Kamu sebenarnya paku dulang, paku serpih. Bahkan serpih kamu lebih buruk dari yang buruk. Sehingga ke hari ini aku tak nampak ada sebarang perubahan. Ada sebarang tindakan untuk bangsa, bumi, dan masyarakat rakyat kebanyakan. Bahkan untuk keluarkan wang simpanan KWSP pun kamu bagi berbagai-bagai alasan. Bahkan kamu katakan jika dikeluarkan wang simpanan pekerja, maka mereka tidak akan ada simpanan di hari tua nanti. Masa kamu jadi pembangkang dulu? Kamulah yang beria-ia mengatakan, biarkanlah mereka keluarkan wang simpanan mereka. Kerana itu wang mereka, mereka terdesak dan mereka memerlukan. Tapi bila sampai masa kamulah yang menghalangnya. Kamu yang tidak membenarkannya dengan alasan di hari tua nanti mereka tidak ada wang simpanan. Di sini aku katakan, jika kamu benar-benar prihatin, tidak mahu masyarakat, orang kebanyakan buat pengeluaran di dalam KWSP, maka kamu berikanlah peruntukan sebanyak yang mereka mahu keluarkan. Aku nak kirim salam pada beberapa nama. Satu darinya pakar teori. Aku nak berkirim salam. Sebelum ni aku dengar engkaulah pakar di dalam teori. Engkaulah pakar. Engkau tahu semua perkara. Engkau tahu semua formula daripada Formula 1 sehinggalah susu yang berformula. Tapi rupa-rupanya aku tak sangka selama ni mungkin sudah aku baca, tapi aku diamkan sehinggalah masa membuktikan bahawa engkau hanya pandai bercakap dari hal formula 1, 2, 3, sehinggalah susu berformula. Tapi sebenarnya formula yang paling bagus yang pernah kau bagi adalah, jika harga ayam mahal, jika harga telur mahal,
kurangkan makan telur, kurangkan makan ayam. Itukah yang dikatakan bijak, pandai, yang dikatakan bijaksana? Rupa-rupanya engkau bodoh, rupa-rupanya engkau bengam, rupa-rupanya engkau bahalol, rupa-rupanya engkau biol, rupa-rupanya engkau sewel. Ada satu nama lagi yang aku tak sebutkan namanya, yang konon-kononnya Sri Kandi, yang bila bercakap bermadah seloka. Sekarang tak kala ni, mana madah dan seloka engkau? Mana? Konon-kononnya engkaulah yang paling prihatin, engkaulah yang bercakap dari hal madah, dari hal seloka, yang menyindir pemimpin-pemimpin sebelum ini, yang kau katakan konon-kononnya penyamun, yang kau katakan konon-kononnya makan rasuah, yang kau katakan konon-kononnya merompak hasil negara, menjualkan negara kepada bangsa asing. Tapi bila sudah berkuasa, mana saja puisi dan slogan kau, wahai Sri Kandi. Jadi di sini sebenarnya engkau bukanlah Sri Kandi, tapi engkau sebenarnya pengkhianat. Engkaulah pengkhianat. Engkaulah talam yang bermuka-muka. Engkaulah sebenarnya pagar yang makan padi. Sehingga hari ini apa yang berlaku? Aku pernah dengar kata-kata dari pihak kalian mengatakan bahawa seorang pemimpin yang bermaruah, baru-baru ini apa katanya? Seorang pemimpin yang bermaruah tidak akan bercakap dari hal telur, takkan. Dan mereka tidak akan politikkan dari hal telur, tidak akan. Tapi kamu lupa, semasa kamu pembangkang dulu, kamulah yang mengatakan bahawa kerajaan yang terdahulu sebelum ini, pada zaman pemerintahan itu, kata kamu, telur pun tidak ada. Masalah telur pun tak boleh diselesaikan. Rupa-rupanya, apabila engkau berkuasa, engkau sendiri tidak bertelur. Tidak. Dan ada seorang lagi pemimpin ni, dahulunya semasa dia berkuasa sekejap waktu, apa yang dibuatnya masa dia naik di atas kapal perang di dalam tentera laut, apa yang dibuatnya? Dia jadi tukang masak. Jadi tukang masak. Aku tak pernah dengar sebenarnya Panglima Tentera, Menteri Pertahanan memasak di atas kapal perang, kecuali inilah satu-satu menteri yang berkelulusan kulinari, itu pun tak lulus pun. Apa
pernah jadi dengan negara apabila negara ini, pemimpin yang ada sekarang terdiri dari pemimpin-pemimpin yang lebih pentingkan kuasa, tapi bodoh, yang melantik anak sendiri jadi penasehat, dan membenarkan menteri-menteri yang lain melantik keluarga mereka sendiri di dalam dari hal memimpin negara. Dahulu dialah yang menentang kronisme, dialah yang menentang penyelewengan, rasuah, dan berbagai-bagai. Dialah yang menentang yang dikatakan perompak penyamun. Tapi rupa-rupanya kalian lebih buruk dari yang buruk. Bella, sampai sini aku kurang sehat. Pada masa yang lain, bila kesehatan aku mengizinkan, kita akan bicara lagi. Tapi mereka-mereka yang aku sebut tadi, secara asasnya, rupa-rupanya kamu adalah paku dulang, paku serpih,